Media sosial kini menjadi satu aspek penting yang perlu dikaji kerana ia merupakan medium komunikasi yang digunakan oleh golongan muda masa kini untuk mengakses maklumat dengan mudah dan pantas. Walau bagaimanapun, penggunaan media sosial yang berlebihan dan tidak terkawal boleh menyebabkan berlakunya masalah sosial dan implikasi negatif terhadap remaja, khasnya golongan B40. Hasil mendapati bahawa faktor-faktor seperti tingkah laku prososial, keselamatan persekitaran perumahan, kesihatan seksual dan semangat perpaduan perlu dipertingkatkan dengan mengadakan program yang dapat menggalakkan penggunaan media sosial dalam kalangan remaja. Kebelakangan ini juga, aplikasi rangkaian sosial amat popular dan viral seperti WhatsApp, WeChat, Twitter dan sebagainya. Tapi aplikasi media sosial ini sering disalahgunakan untuk menyebabkan fitnah, hasutan, ugutan atau kandungan berbau provokasi yang boleh menggugat keharmonian dan keselamatan negara. Mereka juga didorong untuk melakukan perbuatan itu kerana menganggap alam cyber selamat daripada dikesan oleh pihak berkuasa dan identiti mereka tidak boleh dipalsukan. Pengaruh media massa khususnya media sosial dalam mempengaruhi tingkah laku sosial masyarakat tidak dapat dinafikan kesannya. Tetapi setiap individu memiliki tahap pengaruh media massa yang berbeza. Ini kerana perbezaan budaya mempengaruhi sikap perubahan sosial secara positif, sebaliknya juga banyak dipengaruhi oleh gelombang globalisasi yang berlaku di sekitar mereka, sekaligus membentuk pemikiran yang bersifat inklusif terhadap pembaharuan yang wujud di sekeliling mereka. Ketika ini, gaya kehidupan masyarakat dunia telah banyak dipengaruhi oleh teknologi yang berasaskan internet. Yang pertama adalah kurangnya pengawasan daripada ibu bapa. Oleh sebab itu, anak-anak lebih banyak menghabiskan masa di media sosial bagi memenuhi masa yang terluang tanpa ibu bapa. Anak-anak ingin keluar daripada tekanan hidup keluarga yang hanya memfokuskan kerjaya berbanding tanggungjawab terhadap anak-anak di rumah. Seterusnya, faktor kedua adalah keinginan remaja untuk mencuba sesuatu yang baru. Pada peringkat umur remaja adalah peringkat di mana keinginan mencuba sesuatu yang baru sangatlah tinggi dengan pengaruh daripada rakan-rakan yang lain untuk terlibat dalam penggunaan media sosial. Faktor yang ketiga adalah faktor pengaruh rakan sebaya. Rakan sedia maklum bahawa merupakan individu yang membawa pengaruh yang sangat besar dalam kemenjadian seseorang remaja. Hal ini kerana rakan merupakan individu yang rapat dengan seseorang remaja sama ada dalam atau luar sekolah. Faktor keempat adalah hiburan percuma. Remaja mendapat hiburan yang percuma yang tidak perlu menghabiskan duit yang banyak bagi memenuhi kepuasan menikmati hiburan yang dapat dilakukan di media sosial dengan kos yang lebih rendah. Lain yang kami perolehi mengenai penyalahgunaan sosial adalah dakwaan kes penyalahgunaan sosial. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM merupakan pertubuhan yang melaksanakan dan menggalakkan objektif dasar nasional kerajaan untuk sektor komunikasi dan multimedia. Di Malaysia, SKMM telah banyak menerima aduan daripada masyarakat yang terkena dalam penyalahgunaan media sosial pada masyarakat yang lain. Jasmani, emosi, rohani dan intelek. Pertama, jasmani, apabila remaja menggunakan media sosial berjam-jam akan menyebabkan kecenderungan dan menjejaskan kesihatan mereka. Misalnya, mudah lesu dan tidak aktif. Selain itu, kurang fokus melakukan sesuatu perkara dan kurang berkomunikasi antara orang sekeliling. Yang kedua, emosi. Apabila penyalahguna sosial akan menyebabkan masalah seperti kemurungan, emosi. Ini disebabkan oleh terjadinya cyberbully dalam sosial seperti pendedahan aib dan pengeluaran kata-kata sekesat. Seterusnya, rohani. Ini disebabkan oleh melihat dan mengakses perkara-perkara yang tidak sepatutnya akan menjadikan kelemahan spiritual dan dalam diri dan mudah terpengaruh dalam persekitaran negatif. Dalam masa yang sama, pengurangan penghayatan dalam agama. Seterusnya, intelek. Kesan daripada intelek ialah kurang penghayatan pengurusan ilmu dan kemampuan untuk berfikir. Namun, begitu media sosial dapat membantu remaja untuk mempunyai daya fikiran dan kecekapan dan kreatif. Prinsip rukun negara keempat iaitu kedaulatan undang-undang
Kesan penyalahgunaan media sosial dalam kalangan remaja dalam prinsip keempat ini dapat kita katakan bahawa remaja hari ini menjadikan media sosial sebagai medium meluahkan perasaan yang tidak baik atau memburukkan nama negara kita sendiri, yang mana remaja muda membuat naik status di laman sosial tanpa rasa bersalah atau penyebaran maklumat palsu. Sebagai contoh, pada 4 Oktober 2021 tular komen berbau resis yang dikeluarkan seorang pengguna media sosial terhadap Kisona. Susulan kekalahan atlet tersebut di tangan pemain Jepun Akane Yamaguchi dalam aksi separuh akhir Piala Sudirman. Selain itu, kesan terhadap salah satu objektif rukun negara tidak dapat dicapai, yaitu mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat. Sekiranya remaja hari ini tidak menjadikan ia sebagai sikap yang mulia, maka hancurlah perpaduan negara masa akan datang. Prinsip rukun negara kelima, kesopanan dan kesusilaan. Kesan penggunaan media sosial terhadap prinsip kelima ini adalah semakin hari penerapan nilai-nilai murni dan sikap berhema dalam kalangan remaja dalam media sosial semakin buruk. Sikap yang sopan dan bertata susila bukan sahaja ditonjolkan secara luaran, tetapi di alam maya juga perlu dijaga, terutama jari jemari, percakapan dan perbuatan. Contoh yang dapat kita berikan, media sosial seperti aplikasi WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube dan sebagainya menjadi medium remaja melakukan perbuatan yang tidak senonoh, seperti menonton video yang tidak sepatutnya, menghantar gambar atau video lucu secara random. Perkara ini boleh merosakkan identiti remaja sebagai warga Malaysia yang bersahsia. Selain itu, kesan terhadap salah satu objektif rukun negara tidak dapat dicapai, yaitu membina sebuah masyarakat progresif. Aspirasi negara ingin melahirkan masyarakat yang maju pada masa akan datang. Maka remajalah harapan negara. Konsep sejahtera merujuk kepada gaya kehidupan yang lestari, pelaksanaan dasar kemasyarakatan yang tidak menitik beratkan aspek moral menyebabkan remaja pada masa ini cenderung ke arah penyalahgunaan media sosial. Oleh itu, terdapat beberapa kesan penyalahgunaan media sosial dalam kalangan remaja. Antaranya ialah pembulian cyber, penyebaran fitnah dan kurang interaksi. Langkah pertama ialah peranan individu. Remaja itu sendiri perlu melakukan disiplinkan diri. Setiap individu hendaklah menggunakan media sosial secara bijak sebagaimana kegunaannya yang sepatutnya. Sebagai contoh, hanya berkongsi ilmu serta berkomunikasi dengan ahli keluarga dan rakan. Dengan ini, remaja tidak akan terlibat dengan penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran message-message bersifat keganasan. Jelaslah bahawa mendisiplinkan diri dapat membantu remaja daripada terleka dengan keasyikan dunia alam maya. Ketiga ialah peran masyarakat dalam menunjukkan contoh yang baik terhadap penggunaan media sosial khususnya pada remaja, yaitu dengan hanya berkongsi perkara yang bermanfaat. Masyarakat juga hendaklah membuat laporan sekiranya melihat remaja melakukan kesalahan tersebut. Sebagai contoh, membuat laporan kepada pihak polis untuk mengambil tindakan yang sepatutnya. Perkara ini sekaligus dapat mendidik remaja agar tidak terlibat dengan perbuatan tersebut. Rumusan bagi penyalahgunaan media sosial dalam kalangan remaja ialah: yang pertama, akan memberikan impak negatif kepada individu dan masyarakat. Remaja akan mudah terpengaruh dengan budaya barat. Masyarakat juga boleh berpecah belah kerana kesalahfahaman. Yang kedua, memanfaatkan media sosial dengan bijak. Remaja perlu mempunyai jadual waktu dalam penggunaan media sosial. Remaja juga perlu menggunakan media sosial untuk mencari ilmu yang berfaedah. Yang ketiga, pemantauan yang lebih ketat perlu dilakukan oleh ibu bapa. Ibu bapa perlu mengambil tahu apa yang dilihat anak-anak di dalam media sosial. Yang keempat, rang undang-undang penggunaan media sosial perlu dikuatkuasakan. Pihak berkuasa boleh memberikan denda sewajarnya kepada kesalahan yang dilakukan di media sosial. Yang kelima, menjaga rohani dan emosi remaja dalam menggunakan media sosial, kerana pengaruh media sosial boleh mengakibatkan tekanan emosi yang dialami oleh remaja jika disalahgunakan. Kesimpulannya, kita mestilah bijak dalam menggunakan media sosial dalam kehidupan kita agar kita mampu untuk menjadi individu yang berguna kepada masyarakat dan negara. Berikut merupakan lampiran dan bukti perbincangan antara ahli kumpulan yang kami lakukan bagi mengkaji isu mengenai penyalahgunaan media sosial dalam kalangan remaja. Sekian, terima kasih.